Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. uh, Jadi hari ini saya ingin berbincang ya, berkenaan satu perkembangan menarik dalam UMNO ya, susulan uh, berlangsungnya ya, Perhimpunan Agung UMNO 2021 dan susulan ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Ismail Sabri pada perhimpunan tersebut. Jadi ada satu perkembangan yang menarik. Jadi saudara-saudari, semalam saya rasa sudah pun membaca berita ataupun mendengar ucapan Ismail Sabri ya, selaku Perdana Menteri tapi di dalam UMNO dia naib Presiden UMNO. Jadi di dalam ucapan Ismail Sabri, bayangan diberikan ya, bahawa Ismail Sabri tidak keberatan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen jika UMNO begitu yakin akan menang pilihan raya. Itu adalah kenyataan Ismail Sabri. Malah Ismail Sabri berkata beliau tidak akan menunggu sesaat sekalipun jika kepimpinan tertinggi UMNO atau top 5 UMNO, maknanya Presiden, Timbalan Presiden dan Naib-Naib Presiden, bersetuju bahawa pilihan raya perlu diadakan segera, secepat mungkin, kerana UMNO akan menang ya. Now, pertama sekali bila Ismail Sabri kata top 5, anda perlu tolak diri dia, sebab dia juga naib presiden. Jadi ada 3 naib presiden, ada 1 timbalan presiden dan ada presiden. Jadi presiden dengan timbalan presiden kita tahu ingin pilihan raya secepat mungkin. Tinggal 3 naib presiden. Ismail Sabri boleh tolak diri dia kerana jika dia hendak rujuk, dia perlu rujuk pada 2 lagi naib presiden. Dan Ismail Sabri sendiri dah kata ya, kalau kepimpinan UMNO rasakan akan menang pilihan raya dan perlu ada pilihan raya segera, maka dia tidak akan tunggu sesaat pun untuk usahakan pembubaran parlimen. Jadi kira Ismail Sabri setujulah. Jadi di situ sudah ada majoriti, 3 daripada 5. 2 lagi naib presiden, saya difahamkan seorang tu memang sah ingin pilihan raya awal. Tapi tolak 2 naib presiden yang baki, di sini sudah ada majoriti, 3 daripada 5. Maknanya di dalam kenyataan Ismail Sabri semalam, satu keputusan atau bayangan keputusan yang akan dibuat oleh Ismail Sabri sudah diberikan, iaitu parlimen berkemungkinan besar akan dibubarkan dalam masa terdekat, atau Ismail Sabri akan mengusahakan pembubaran parlimen dalam masa terdekat. Okey. Now, di dalam perhimpunan itu Zahid juga memberi bayangan, Zahid Hamidi ya, bahawa Ismail Sabri akan kekal menjadi calon Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menang pilihan raya. Muhammad Hassan boleh tunggu sampai PRU 16. Okey. Jadi di sini anda lihat apa? Ismail Sabri beri bayangan, Zahid beri bayangan, bayangan. Tidak ada sesiapa yang telah memberi komitmen bahawa ini akan berlaku. Ismail Sabri tidak memberi komitmen bahawa beliau sudah memutuskan akan melakukan perkara ni. Zahid tidak memberi komitmen bahawa Ismail Sabri akan kekal menjadi calon. Jadi sebenarnya apa yang saya lihat ialah Ismail Sabri telah secara licik memperdaya Zahid. Dan dalam soal ni saya sebenarnya setuju apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri. Dengan memberikan keyakinan beliau, dengan memberikan bayangan bahawa beliau setuju untuk bubar parlimen jika itu yang dikehendaki oleh kepimpinan UMNO, jika kepimpinan UMNO yakin akan menang, dengan memberi bayangan itu, Ismail Sabri telah menghalang ya, Zahid daripada meminta perwakilan bila mereka rasa parlimen harus dibubarkan. Beliau telah menghalang Zahid daripada mendapatkan satu mandat dari perwakilan bulan apa parlimen harus dibubarkan. Jadi selepas PAU 2021, Zahid tidak ada mandat daripada perwakilan
satu keputusan tidak dibuat bahawa Zahid boleh menetapkan bila parlimen harus dibubarkan, satu keputusan tidak dibuat bahawa parlimen harus dibubarkan pada sekian-sekian tarikh atau sekian-sekian bulan. Kerana akan menjadi pelik jika Zahid meminta mandat itu, memandangkan Ismail Sabri sendiri dah beritahu dia akan berjumpa dengan top 5 dan sebelum membuat keputusan, dan jika top 5 yakin bahawa UMNO boleh menang, maka dia akan bubar parlimen. Jadi esok Ismail Sabri pergi jumpa top 5, termasuk diri dia top 5, dan jika top 5 tidak boleh memberi dia kepastian bahawa dia akan jadi calon Perdana Menteri, Ismail Sabri boleh kata, saya tak dapat keyakinan 100% yang UMNO boleh menang atau sesuai diadakan pilihan raya dan sebagainya. Dan Ismail Sabri boleh membuat keputusan, saya rasa kita tunggu dulu. Jadi sekarang sudah Ismail Sabri telah melakukan satu perkara yang bijak. Jadi sekarang PAU tidak membuat penetapan apa-apa. Sekarang ianya balik kepada MKT UMNO. Dan Ismail Sabri adalah ahli MKT UMNO. Dan di dalam MKT UMNO, Zahid tidak mendapat sokongan sepenuhnya untuk membubar parlimen dalam masa terdekat. Memang MKT setuju pilihan raya harus diadakan awal, tetapi bukan dalam masa terdekat. Jadi saya lihat Ismail Sabri telah memain game yang sungguh baik, dan sekarang hanya satu cara sahaja Zahid boleh memastikan parlimen dibubarkan dengan cepat, iaitu Zahid perlu di dalam mesyuarat MKT atau apabila berlaku perjumpaan top 5 yang dimaksudkan tu, Zahid perlu secara terbuka memberi dalam hitam putih mungkin satu perjanjian di mana Ismail Sabri akan menjadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional andai kata Barisan Nasional menang PRU 15. So itulah yang telah dilakukan oleh Ismail Sabri. Kerana setakat ni hanya bayangan dan banyak benda tergantung bersyarat. Contohnya Ismail Sabri, dia beri bayangan, memang dia dah 100% yakin jika kepimpinan UMNO nak parlimen bubar, dia akan bubar jika mereka yakin. Tapi dia nak bincang dengan top 5. Lepas bincang dengan top 5, mana tahu Ismail Sabri kata saya tak yakin. Jadi Zahid kena terpaksa lah bersetuju untuk calonkan Ismail Sabri. Dan saya boleh beritahu Ismail Sabri bahawa Zahid memang tidak ada niat untuk calonkan Ismail Sabri. Sebab nama-nama yang telah dipertimbangkan oleh kluster mahkamah bagi jawatan Perdana Menteri adalah Zahid sendiri, Najib Razak dan Tok Mat Hassan. Nama Ismail Sabri sebenarnya tak muncul dalam perbincangan selama ni. Itu setakat yang saya difahamkan. Jadi sekarang Ismail Sabri telah menghalang PAU daripada membuat satu ketetapan. Sekarang ketetapan andai kata dibuat akan terletak pada MKT. Jadi MKT ni adakah mereka akan setuju dengan pencalonan Zahid atau Najib atau Tok Mat Hassan sebagai calon Perdana Menteri? Adakah MKT akan setuju dengan pembubaran parlimen secepat mungkin? So Zahid sudah terperangkap. Zahid sekarang hanya ada satu cara sahaja, Najib ada satu cara sahaja jika mereka hendak bubar parlimen awal, iaitu dengan mencalonkan, memberi kepastian kepada Ismail Sabri bahawa dia akan jadi calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Sudah pasti Zahid dan Najib takut berbuat demikian, kerana setakat ini sudah dilihat Ismail Sabri tidak ingin mencampuri urusan mahkamah, tidak ingin mencampuri kes mahkamah. Ini satu permainan yang sungguh menarik dan kita lihat kesudahannya. Apakah Ismail Sabri akhirnya akan benar-benar menjadi calon Perdana Menteri dalam keterdesakan kluster mahkamah? Adakah pilihan raya akan membawa sebarang makna buat kluster mahkamah jika Ismail Sabri kekal sebagai calon Perdana Menteri? Semua ni kita
sama-sama saksikan. Yang saya lihat, Ismail Sabri sudah Zahid sudah kena getah dengan Ismail Sabri. Ya. So anda perlu faham signifikan kenyataan Ismail Sabri semalam. Anda perlu faham bagaimana sebenarnya Ismail Sabri telah memerangkap Zahid. Ya. So jadi sekarang kita buka kepada soalan, ya. Terus saya hari ini nak bertumpu kepada sesi soal jawab. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Dan satu pesan saya sementara menunggu soalan, satu pesan saya kepada Ismail Sabri, tak usahlah percaya sangat kepada Zaid Hamidi. Andai kata Zaid Hamidi berikan kepada anda dalam hitam putih sekalipun anda akan jadi calon Perdana Menteri tunggal, cuba lihat apa yang berlaku di Johor. Zahid ni, saya rasa Ismail Sabri lebih tahu dari saya sejarah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Zaid Hamidi dalam setahun dua ni, di mana banyak perkara dia kelentong kat rakyat. Malah dia kelentong kat MP-MP UMNO sendiri. Malah dia menjaja nama MP-MP UMNO kepada yang di-Pertuan Agong. Kononnya MP-MP UMNO setuju nak calonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kalau Zahid boleh tipu dalam babak tu semata-mata kerana terdesak nak jadikan Anwar Perdana Menteri, adakah Ismail Sabri percaya jika Zahid berjanji kepada dia bahawa dia akan jadi Perdana Menteri? So Ismail Sabri fikir-fikirkanlah, dan saya rasa Ismail Sabri telah melakukan satu langkah yang bijak. Okey. Tapi apa pun, gagal tetap gagal. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri gagal, kerajaan pimpinan Muhyiddin gagal. Kita perlu satu perubahan. Dan jika parlimen dibubarkan dalam masa terdekat, saya setuju. Walau bagaimanapun, saya amat berharap akan ditubuh Mageran. Ya. Wan Mazlifah Muhammad Yusof, tak boleh percaya Zahid, Najib dan Anwar. Itulah saya beritahu. Kalau Zahid boleh menjaja nama ahli-ahli parlimen dalam surat kepada istana, menipu yang di-Pertuan Agong, kononnya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional setuju dengan pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri, masakan Ismail Sabri boleh percaya bahawa Zahid akan menjadikan dia calon Perdana Menteri? Ya. Akmal Riza, kalau saya terlepas soalan-soalan di atas, anda ulang balik. Rasanya mana ada presiden di dunia nak calon orang lain selain beliau. Ya, betul. So kita nampak Ismail Sabri Zahid dah kena game dengan Ismail Sabri. Disebabkan Ismail Sabri sekarang di PAU tidak ada penetapan. Kalau PAU buat penetapan itu mengatasi MKT. Sekarang ni PAU tak ada penetapan khusus siapa nak jadi calon Perdana Menteri. Tiada penetapan khusus bila bahawa perwakilan beri mandat kepada Zahid untuk tetapkan bila parlimen harus dibubarkan. Tiada penetapan bila, bulan mana parlimen harus dibubarkan. Ya. So Ismail Sabri telah berjaya memastikan bahawa keputusan hanya akan dibuat oleh MKT. Itu pun MKT sebenarnya tidak boleh memaksa Perdana Menteri. Andai kata MKT memutuskan parlimen harus bubar pada bulan April atau Mei, tetapi itu keputusan parti. Keputusan parti tak mungkin mengatasi Perdana Menteri, tak ada kena mengena dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh buat tak indah. Akhirnya keputusan terletak kat Perdana Menteri, sama ada nak nasihat agung untuk bubar parlimen atau tidak. Dekat Johor, Zahid kencing putera-putera. Okey, ada ramai kata istana masuk campur. Babak istana saya tak nak sentuh. Saya tak nak sentuh. Tetapi apa yang saya difahamkan, dari dalam UMNO sendiri ada usaha untuk menghalang Hasni jadi Perdana Menteri besar. Itu sahaja saya boleh katakan. Muhammad Badrul, sebab apa? Sebab mereka tak nak Hasni jadi menteri besar, sebab kem yang dalam UMNO ada 5 kem. Kem yang menentang Zahid ni ramai juga, yang mereka tidak ingin Zahid letak orang dia sebagai menteri besar. Jadi segala usaha Zahid untuk mencetus PRN Johor agar orang dia jadi menteri besar sudah terbantut. Mansur Ghani, tak payah duk sibuk parti orang, jaga parti sendiri. Okey, Mansur Ghani, saya tak ada parti. Saya tak ada parti, dan memandangkan apa yang UMNO lakukan sedang memudaratkan negara,
dan memporak-perandakan politik negara sudah menjadi urusan setiap orang, termasuk saya. Terima kasih Mansur. Jebat Selatan 2. Assalam Tuan RJ, salam kembali. Bila berlaku PRU dalam masa terdekat, ada kemungkinan tak BN bergabung dengan PKR? Okey, saya dah ceritakan bahawa, atau saya pernah ceritakan bahawa sebenarnya Kem Anwar dengan kluster mahkamah ni ada berbincang kemungkinan kerjasama lepas PRU, bukan sebelum PRU. Ini benar. Ini benar. Tetapi nampaknya Kem Anwar akan kena getah sebab BN makin yakin bahawa mereka boleh menang tanpa bantuan Anwar. Ini terbaru. Tetapi selagi saya tidak mendapat maklumat lanjut, saya rasa benda ni saya tak bincangkan dulu. Terima kasih. Putera-putera rakyat duk susah, kluster mahkamah duk bubar parlimen. Betul? Tengku Ahmad Sazali, Mageran hanya YDPA yang buat keputusan, bukan rakyat. PRU adalah rakyat tentukan hala tuju Malaysia. Okey, Tengku Ahmad Sazali, sebenarnya belum sampai masa yang sesuai untuk diadakan PRU tak kira siapa menang. Ya. Jadi bila ada Mageran, bukan hanya YDPA buat keputusan, YDPA boleh bentuk satu, boleh lantik orang-orang berkaitan untuk membantu Seri Paduka Baginda Tuanku untuk mentadbir urus negara. Ya. Dan ianya serupa macam kerajaan, tetapi ianya lebih berupa kumpulan fokus yang boleh melakukan terbaik untuk negara. Dan saya amat-amat berharap YDPA akan mempertimbangkan sekumpulan pemimpin yang juga meliputi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mak Arif, Ismail Sabri mesti dicalonkan jadi Presiden UMNO sebelum PRU. Dia dalam keadaan terdesak, mungkin Zahid akan berbuat demikian. Tetapi dilema kluster mahkamah ni ialah Ismail Sabri tidak ingin mencampuri urusan mahkamah. Putera-putera, betul ke PRN akan berlaku dalam bulan Julai? Okey, kalau ikut MOU, Parlimen tidak harus bubar sebelum hujung Julai. Tapi kalau dengar kenyataan sesetengah pihak yang berkait dengan UMNO untuk menghormati MOU, pilihan raya tidak akan diadakan sebelum akhir bulan Julai. Sebenarnya kenyataan itu saja bagi pendapat saya sudah bercanggah dengan MOU. Sebab MOU bercerita lebih kepada pembubaran Parlimen, bukannya pilihan raya. Jadi jika Parlimen dibubarkan selepas hujung Julai, maknanya pilihan raya paling awal pun boleh diadakan hujung Ogos atau September. Tapi tarikh-tarikh tersebut risiko dia amat tinggi, kerana tidak mustahil keputusan muktamad kes Najib boleh dibaca. Jadi saya tak payah nak meneka. Saya tahu kluster mahkamah akan cuba adakan pilihan raya lebih awal daripada itu. Ya. Sekejap ya. El Faruqi Z, anda parti apa? Hang parti apa? Saya tak ada parti. Saya mendukung perjuangan Tun, tapi saya tak ada parti. Saya bukannya ahli parti mana-mana. Ya. Stanley Wong, saya bukannya ahli parti mana-mana. Saya tidak pernah cuba untuk menjadi ahli parti mana-mana, dan saya tidak dijemput untuk menjadi ahli parti mana-mana. Tapi saya cuma mendukung perjuangan Tun. Stanley Wong, dengan adanya RR Sana Nurul, saya rasa PH boleh menang dengan kembalinya Rafizi. Itu pandangan anda. Terima kasih Stanley Wong. Saya tidak berkongsi pandangan ini. Saya tidak rasa kepulangan Rafizi akan membawa impak. Tetapi saya tidak ada masalah dengan kepulangan Rafizi. Cuma saya tidak nampak ianya akan membawa impak. Muhammad Abdul Ghafur, salam RJ. Semalam Rafizi dengan Nurul ada membuat live. Saya ada dengar. Saya tak dengar live tu, tapi saya ada dengar bahawa mereka buat live. Rumusan live semalam, mereka menyatakan kemenangan PHPRU 14 bukan kerana aura Tun M. Okey, ini tidak benar sebab data speaks for itself.
Kalau itu kenyataan mereka, maka nampaknya mereka sudah mulakan propaganda. Sebab pada ketika itu Anwar berada di dalam penjara, dan Ora Tun M yang telah membawa kemenangan buat PH, yang sebelum itu dengan adanya Rafizi sekali, dengan adanya banyak pihak, telah gagal memenangi pilihan raya umum. Okey, hanya Ora Tun M telah membawa satu kemenangan, memberi satu kelebihan kepada PH. Malah Rafizi banyak dipersoal dari sudut kemampuan strategi dia apabila dia membuat langkah kajang, ya, dan langkah kajang telah memarahkan ramai penyokong PH ataupun pada masa itu Pakatan Rakyat. Malah ianya telah didakwa satu kegagalan besar oleh Rafizi, yang sebenarnya kononnya nak cuba jadikan Anwar Menteri Besar Selangor, tapi akhirnya benda tu melantun balik ke Anwar dan Azmin menjadi Menteri Besar. So kegagalan strategi itu telah membantutkan perkembangan Pakatan Rakyat, dan hanya dengan kehadiran Tun sahaja ianya telah memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan untuk memenangi pilihan raya. Dan perkara ini telah diakui oleh kepimpinan DAP dan Amanah dan juga beberapa pemimpin PKR secara terbuka selepas PRU 14. Jadi saya sarankan Rafizi jangan main propaganda lah, dan anda semua pun boleh membuat pertimbangan sendiri. Sekarang tak ada Tun, anda lihat PKR hampir musnah di Sabah, di Melaka, di Sarawak, walaupun bukan PKR secara terus menjadi target pengundi Sarawak, tetapi sekutu PKR DAP pun kena teruk, dan di Johor. Jadi banyak mesej yang diberikan kepada rakyat bahawa di dalam Pakatan Harapan kami tolak PKR. Okey, Rafizi saya rasa lebih sesuai berpandu kepada data. The data speaks for itself. Okey, Abdul Rahman Sahari, betul kuasa besar tiap di tangan PM. Okey. Andy Liu, salam RJ, salam kembali. UMNO buat PRN sebenarnya untuk bermain psikologi dengan rakyat. Diorang ingin mempengaruhi psikologi rakyat bahawa rakyat sebenarnya menyokong mereka, padahal ramai. Ya, betul. That's what I've been saying. Sebenarnya prestasi BN, kalau anda melakukan analisis terperinci, menurun dari sudut undi popular, kerana sepatutnya bila peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, hampir separuh rakyat pengundi Johor tidak keluar mengundi. Sepatutnya peratus undi popular BN meningkat mendadak, tetapi sebaliknya ini tidak berlaku. Ini bermakna jika PRU 15 peratusan yang keluar mengundi amat tinggi, peratus undi popular BN dijangka menurun mendadak berbanding dengan PRU 14. Jadi mereka hanya bermain psikologi, dan kemenangan BN adalah disebabkan tidak ada formula perpaduan kestabilan yang khusus yang telah ditampilkan oleh parti-parti alternatif, menyebabkan ramai tidak ingin keluar mengundi. Muhammad Sani, PRU 15 PKR terbaik untuk rakyat Malaysia. Well, that's your opinion, terima kasih. Muhammad Badrul, UMNO hanya nak stabilkan harta yang dicuri, itulah nak cepatkan PRU 15. Muhammad Abdul Ghafur, salam RJ. Lim Kit Siang umum melepaskan jawatan chairman DAP dan tidak akan bertanding pada PRU 15. Adakah ini bagi membuka laluan kepada anaknya Lim Guan Eng untuk menjadi chairman DAP kerana beliau tidak boleh memegang jawatan Setiausaha Agung DAP kerana sudah melepasi tinggal penggal? Itu adalah jangkaan saya. Ya. Sebenarnya Lim Kit Siang tak perlu dan lagi satu, Lim Kit Siang sebenarnya tak perlu berundur pun. Dia boleh contohnya jadi advisor dan sebagainya. Tetapi saya rasa dia hendak ketepikan diri dia supaya anak dia boleh memegang jawatan itu, sebab selepas ini Lim Guan Eng tak boleh jadi Secretary General DAP menurut ketetapan DAP sendiri. Ya. Syed Azizul Azirul, salam tuan serta semua sahabat, semoga kita berada dalam keberkatan Allah, amin. Tengku Ahmad Sazali, terbaik sebelum PRU Mageran diusahakan, perlu alasan cukup kuat untuk pengaruhi YDPA. Betul.
Stanley Wong, saya rasa PH akan menang dengan kembalinya Rafizi Aziz join forces dengan Nurul Ibrahim dan Anwar. Okey, sekali lagi Stanley Wong, terima kasih. I already got your message above dan saya hormati message anda. Saya secara peribadi tak nampak. Okey, tapi saya hormati message anda, pendapat anda. Saya tak nampak Rafizi akan bawa impak. Check Lee Sniper. MOU boleh disambung jika masing-masing bersetuju. Ini saya tak nampak akan berlaku. Syed Azirul, satu soalan. Betulkah Perdana Menteri boleh mengarahkan sebarang kes mahkamah supaya diselesaikan? Mohon pencerahan. Tidak. Itu jawapan dia. Tidak. Tun Perak. Najib, dan maksud saya tidak secara langsung. Perdana Menteri tidak secara langsung boleh membuat arahan tu. Tun Perak, Najib dan Zahid akan mencetuskan krisis baru jika Sabri tidak setuju membubarkan parlimen dalam masa terdekat. Apa pendapat RJ? Najib dan Zahid tidak ada masa. Sekarang ni sama ada mereka dapat kerjasama daripada Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Kalau Ismail Sabri tidak bubar parlimen, mereka perlu masuk perjanjian dengan Anwar. So memang ada perjanjian kem Anwar dengan kluster mahkamah bahawa lepas PRU 15, andai kata tidak ada mana-mana satu berjaya bentuk kerajaan, maka mereka akan memikirkan kemungkinan kerjasama PH dengan BN. Dan jika PH dapat lebih kerusi, PH akan tentukan siapa Perdana Menteri. Jika BN dapat lebih kerusi, BN akan tentukan siapa Perdana Menteri. Memang ada persefahaman itu. Tetapi jika disebabkan itu, jika kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, PH berkemungkinan tinggi akan menarik sokongan juga, kerana Anwar pun terdesak nak PRU awal, kerana dia nak pastikan Zahid kekal sebagai Presiden UMNO, supaya kemungkinan kerjasama ini berlaku antara PH dengan BN lepas PRU 15 adalah tinggi. Dan ini satu-satunya harapan bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Tetapi BN atau kluster mahkamah tidak akan ambil risiko. Jadi jika Ismail Sabri tidak bekerjasama, sudah pasti yang saya lihatlah secara peribadi, kluster mahkamah akan memasuki perjanjian dengan Anwar dan kata sekarang ini bukan satu kemungkinan, ini satu kepastian bahawa kita setuju kerjasama dengan PH lepas PRU 15, kerana mereka nak pastikan bila kluster mahkamah tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, PH juga akan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, supaya Ismail Sabri tidak ada pilihan melainkan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen atau letak jawatan dan kerajaan memang tumbang. So kluster mahkamah terdesak dan apa pun mereka inginkan pilihan raya awal. Okey, kalau tidak awal, mereka akan cuba ubah Perdana Menteri dan macam-macam mereka akan cuba. Orang terdesak ya, anda perlu faham, orang terdesak ya. Terima kasih ya. Perdana Menteri memang terhad dengan kuasa, bermakna tidak boleh ganggu siasatan sebarang kes mahkamah. Tidak boleh, tetapi tidak mustahil lah Perdana Menteri ubah siapa yang jadi peguam negara, kemudian peguam negara melakukan sesuatu. Jadi ada banyak perkara yang mungkin boleh berlaku secara tidak langsung lah. Saya tak nak masuk benda tu. Si Jambul, kenapa UMNO tak saman FBI? Okey, tanya ya, soalan bagus. Hamka, ini anti pejuang ni. Atan Romaino, memang Zahid dan Najib buat huru-hara politik. Sekarang pun huru-hara sebab mereka. Memang betul. Okey, saya terus ke bawah. Kamal Zairuddin Shah Omardin, apa komen RJR DAP tolak kerjasama dengan PN, Perikatan Nasional?
DAP boleh kerjasama dengan PN, tetapi ini akan ini sebenarnya akan ganggu gugat prestasi PN, sebab PN sekarang ni ada PAS, ada PAS, dan masalah besar melainkan tiba-tiba Muhyiddin atau Bersatu kata kami tak nak PAS, dia campak PAS, dia balik kepada PH. Dia balik kepada PH sekalipun, Muhyiddin sekarang ni nama dia busuk. Jadi tidak semestinya rakyat akan keluar mengundi jika Muhyiddin tidak bekerjasama dengan pihak-pihak yang dikhianatinya dulu. Ya. Jadi saya lihat rakyat yang tidak keluar mengundi akan terus tidak keluar mengundi jika PN setakat bekerjasama balik dengan PH. Itu satu. Dan rakyat tidak percaya. Yang pentingnya Johor telah menunjukkan rakyat marah dengan pengkhianatan yang berlaku dan mereka tercari-cari kestabilan politik. Jadi kalau PH terbentuk semula dengan masuk Bersatu sahaja, jadi ini tidak akan memberi sebarang keyakinan kepada rakyat yang boikot pilihan raya di Johor bahawa mereka PH kali ini sudah berubah dan tidak akan melakukan pengkhianatan yang sama. Jadi rakyat tidak akan yakin dan ramai tidak akan keluar. Bila ramai tidak keluar, ianya akan memihak kepada BN sekali lagi. Dan kita lihat kalau kita campur undi sekalipun, Bersatu dan sebagainya, ini tidak semestinya akan membawa kemenangan. Saya rasa tidak akan membawa kemenangan lah kalau PN Perikatan Nasional bekerjasama balik dengan PH. Tak mungkin bawa kemenangan. BN akan mengatasi, malah ini akan membawa kemarahan dalam penyokong-penyokong Bersatu dan PAS lah ni, dan ramai akan beralih ke BN. So satu-satunya cara adalah Muhyiddin meminta maaf kepada Tun Mahathir dan terpulanglah kepada Tun. Ya, saya pun dah beri cadangan saya, formula yang akan memastikan kemenangan, malah saya berani bertaruh bahawa itu akan membawa kemenangan kepada alternatif, dan saya pun dah beritahu bahawa saya berani bertaruh bahawa tanpa DAP dan Amanah sekalipun, BN akan terkubur dengan perkumpulan baru yang saya cadangkan itu. Tetapi saya dah cadangkan, takat tu je lah. Kita lihat lah. Bila UMNO menang PRU15, Ismail tidak akan menjadi Perdana Menteri. Maaf, automatik Najib Razak mendapat pengampunan. Maka Najib kembali menjadi PM. Okey, Syed Azizul, kamu kena faham, pengampunan ini, untuk pengampunan dibuat, Najib kena disabit bersalah oleh Mahkamah Persekutuan dan dikenakan hukuman. Saya tak pasti dia kena duduk penjara berapa lama sebelum diampunkan, tetapi dia semestinya dikenakan hukuman. Kemudian baru boleh masuk proses pengampunan. Kita kena rujuk. Adakah pengampunan boleh diberikan terus ataupun ada lepas satu tempoh tertentu? Ya. Bukan kata sebelum keputusan dibuat, keputusan akhir dibuat, sebelum seluruh proses mahkamah selesai, pengampunan boleh dibuat. Ini salah. Ya. So itu tidak benar. Apa yang anda katakan tidak benar. Ya. Tetapi saya setuju bahawa Ismail Sabri tidak akan jadi calon Perdana Menteri. Jadi Ismail Sabri bukannya bodoh, dia pandai. So dia telah melengahkan masa dengan berkata dia akan bincang dengan top 5. Ya. Tapi sekarang ni jika kluster mahkamah tidak boleh memberi keyakinan 100% kepada Ismail Sabri bahawa dia akan jadi calon Perdana Menteri, maka sukarlah bagi Ismail Sabri bersetuju diadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Dia boleh kata saya tak yakin, saya jumpa top 5 saya tak yakin, ya, atau mereka tidak memberikan saya keyakinan yang cukup bahawa BN akan menang dan macam-macam lah. Ya. Okay, last question.
PKR selama ini Ayub Dariman bergayut pada parti sekutu seperti PAS dan DAP, so jangan sembang daerah lah Rafizi. Ya. Pertama sekali perikatan jika PP Bersatu bergabung sekali dengan PH, kalau lihat daripada undi yang diperolehi pun PKR dah menyusut teruk, dan Bersatu pencapaian dia pun ada penyusutan, dan penyokong Bersatu akan marah sebab penyokong Bersatu sekarang terdiri juga daripada penyokong PAS. Jadi jika mereka bergayut semula dengan DAP, ramai penyokong dia akan lari. So saya tak percaya bahawa perikatan dengan PH mampu memenangi pilihan raya atau mengalahkan BN. Jadi Rafizi perlu berpijak di bumi nyata dan sedar bahawa tindak tanduk PH mengkhianati Tun telah memakan diri PH dan memakan diri Anwar, dan Rafizi perlu sedar bahawa PKR tidak ada saham lagi. PKR tidak diterima rakyat lagi, ya, terima sahaja. Anwar dah cuba segalanya. Dia cuba bawa selebriti pun tak jadi, dia cuba bawa Mazli Malik pun tak jadi. Bukannya orang benci Mazli Malik, bukannya orang benci selebriti, orang dah benci PKR sebab Anwar, ya. Dan Rafizi, jangan lupa kegagalan Rafizi sendiri di Kajang yang orang tak lupa. So I don't think it's going to make a big impact, but let's see lah. Okay. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang komen. Pastikan anda baca. Rujuk live saya semalam di YouTube Regi Jasiri Taudin, di mana selain daripada penubuhan gerakan pejuang nasional yang telah saya cadangkan, saya juga memberi cadangan terperinci berhubung penubuhan The Rakyats Council. Jadi rujuk live saya semalam di YouTube Regi Jasiri Taudin. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.